Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak tahun 1. Kita bertemu kembali dalam pelajaran matematik. Hari ini kita akan sambung pelajaran lepas dalam tajuk tambah. Jadi hari ini kita akan masuk tajuk yang seterusnya, iaitu tambah mudah. Pada minggu lepas kita dah masuk kenali tambah. Kemudian kita masuk tambah cepat. Hari ini kita masuk tambah mudah. Okey, sebelum Maklimah terangkan slide ini, Maklimah minta anak-anak bersedia dengan buku teks jilid 1, buka muka surat 63. Okey, kita mulakan. Maklimah nak terangkan tentang tambah mudah. Okey, minggu lepas kita belajar tambah cepat. Apa beza tambah cepat dengan tambah mudah? Okey, tambah cepat ni dia hanya melibatkan nombor satu digit. Kemudian bila kita masuk tambah mudah, kita dah menggunakan nombor 2 digit. Macam mana nombor 2 digit tu? Okay, kalau kita tengok contoh dekat sini 25 kan, 2 dengan 5 tu 2 digit. Kalau sebelah dia 3 ada 1 digit. Jadi kita nak menambah 2 digit dengan 1 digit ataupun 2 digit dengan 2 digit. Kalau minggu lepas kita belajar tambah mudah, dia hanya melibatkan 1 digit sahaja. 5 tambah 3, 6 tambah 4 kan. Okey. Untuk kaedah tambah mudah ini ada beberapa cara. Jadi Maklimah akan terangkan cara-cara tersebut. Jadi anak-anak kena tengok video ini dengan betul-betul supaya lebih faham. Okey, Maklimah terangkan cara pertama. Macam mana kita nak mengira tambah mudah menggunakan cara pertama, iaitu cara menggunakan garis nombor. Okey, kalau anak-anak tengok dekat bawah ini kita panggil garis nombor. Macam mana kita nak buat soalan tadi menggunakan garis nombor? Mestilah kita kena bina garis nombor ini. Macam mana nak bina garis nombor ni kan? Dia panjang, kemudian kita buat jarak setiap nombor tersebut. Dan jarak ni mestilah sama, tak bolehlah kecil-kecil lepas tu besar-besar. Kena sama. Macam kita nak buat ni, kita boleh guna pembaris sebab dekat pembaris dah ada tanda kan. Okey, bila kita dah siap buat garis nombor ni, kita akan menulis nombor. Mana nombor berapa kita nak tulis, kita kena tengok soalan. Okey, soalan dia 25 campur 3, 25 tambah 3. Jadi nombor yang kita kena buat adalah 25. Kemudian kita akan sambung nombor tu sehinggalah ke beberapa nombor. Kalau kita boleh buat sampai 5 nombor ke 6 nombor ke, jangan buat sikit sangat. Nanti kita punya ni tak capai lah, kita kena lebih sikit. Okey, kita pun bina nombor 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bila kita dah siap nombor tadi, kita bolehlah melangkahkan dia sebanyak berapa kita nak tambah. Langkah ini maksudnya berapa kita nak tambah. Kalau ikut soalan tadi, 25 kita nak tambah 3, jadi dia kena langkah 3. Jadi daripada nombor 25 tadi, dia langkah 1, 2, 3. Dekat 3 tadi dia berhenti, bermakna inilah jawapan dia. Jadi 25 campur 3 tadi adalah 28. Okey, ini cara menggunakan garis nombor. Mungkin anak-anak tak faham Maklimah terang kat sini, Maklimah bagi contoh yang ini. Okey, kita ambil contoh 37 tambah 2. Apa yang perlu kita buat? Pertama, kita gunakan garis nombor. Macam mana kita nak buat garis nombor? Kita gunakan pembaris dan kita tandakan setiap nombor yang kita nak letak. Kemudian kita letak nombor. Nombor yang kita nak letak ni macam mana? Macam mana kita nak dapat nombor yang kita letak? Kita tengok pada soalan. Okey, soalan dia bertanya 37. Jadi nombor yang kita nak letak adalah 37. Kemudian kita akan sambung nombor ni ke beberapa nombor yang kita boleh buat. Okey, 37, 38, 39, 40 dan 41. Maknanya pilih sampai 41. Boleh je nak buat 42, nak buat 43, tak kisah. Okey. Kemudian macam mana kita nak dapat jawapan bagi soalan tadi bila kita dah buat garis nombor? Step seterusnya, gerakkan sebanyak 2 kali selepas nombor 37. Selepas nombor 37 ni kita gerak 2 kali. Macam mana kita nak dapatkan, macam mana kita nak gerakkan 2 kali tadi? Okey, kita tengok berapa yang kita nak gerak tu, kat mana kita nak dapatkan? Di sini. Nombor yang kita nak tambah inilah yang kita gerak. Okey. Dia nak gerak berapa? Dia nak 2. Jadi kita akan guna anak panah sebanyak 2 kali gerakan. 1, 2. Jadi dekat yang terakhir itulah jawapan dia. Jelas ya anak-anak?
Jadi, kalau kita nak jawab soalan ini, 37 tambah 2, jawapan yang kita akan dapat adalah 39. Dekat mana dia berhenti tadi? Okey, ini kaedah menggunakan garis nombor. Nampak mudah, tapi anak-anak kena rajin buat garis nombor. Ada anak-anak dia malas buat garis nombor, dia suka yang cepat kan? Okey, kalau soalan dalam penilaian ataupun pentaksiran cikgu, dia bagi soalan ni dan dia suruh kita buat guna kaedah garis nombor, anak-anak kena buat guna garis nombor. Kalau anak-anak buat kaedah lain, dia akan salah. Sebab matematik ni ramai orang boleh cari jawapan, tapi bila kita nak tahu macam mana dia dapat jawapan, dia kena guna cara yang kehendak soalan itu perlukan. Okey, mari bagi contoh lagi dua ya. Okey, contoh yang kedua. Pertama tadi kita bina garis nombor. Okey, kemudian dah siap garis nombor, kita nak letak nombor. Kita tengok pada soalan. Okey, soalan dia 52, kita pun letak 52. Kemudian kita sambung 53, 54, 55, 56 dan 57. Maknanya pilih sampai 57. Okey, dah sudah. Soalan step seterusnya, gerakkan sebanyak 5 kali. Macam mana kita nak tahu 5? Sebab soalan dia 52 tambah 5. Jadi kita pun gerakkan sebanyak 5 kali tadi menggunakan anak panah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi soalan ni bila kita dah gerak, kita terus dapat jawapan. Jawapannya adalah 57. Okey anak-anak, mudah kan buat garis nombor? Jadi kalau anak-anak rasa nak buat guna garis nombor, boleh buat garis nombor. Kalau soalan tu dia tak cakap guna kaedah apa-apa, anak-anak boleh pilih nak buat garis nombor boleh, nak buat bentuk lain pun boleh. Yang penting jawapan itu mestilah mengikut yang dia nak Okey, habis untuk cara yang pertama, maknanya nak masuk cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah menggunakan dua jenis bentuk ayat matematik. Yang pertama menggunakan bentuk bentuk matematik, bentuk tambah matematik. Okey, bentuk tambah matematik dari dua menggunakan ayat matematik, yang kedua bentuk lazim. Okey, macam mana ayat matematik? Yang macam Mak Limah tunjuk dekat mouse ni kan. Ayat ni kita panggil ayat matematik. Dia punya soalan berlentang kan, 5 tambah 3. Kemudian apa dia bentuk lazim? Bentuk lazim dia menurun. Yang ni biasa kita gunakan untuk menambah. Kita nak buat cara kita nak dapatkan soalan menggunakan kaedah macam ni sebab dia senang kan. Dia menambah mengikut rumah. Okey. Tadi kita gunakan bentuk ayat matematik dan bentuk lazim, dan satu lagi kita kena buat rumah dia. Okey. Dekat sini ada dua rumah yang anak-anak kena tahu, sa dengan puluh. Untuk tahun 1 memang kita belajar dua rumah sahaja, rumah puluh dan rumah sa. Jadi anak-anak kena ingatlah. Okey, seterusnya bila kita dah buat, mula-mula kita kena buat rumah. Kita buat rumah kan. Ni rumah sa, ni rumah puluh. Okey, kita buat rumah. Bila kita dah buat rumah tadi, kita letakkan soalan tadi mengikut rumah. 25. 20. Maknanya 20 tadi dekat rumah puluh, 5 dekat rumah sa. Anak-anak kena tahu cara nak letak benda ni supaya kita tak jadi salah jawapan. Nanti Mak Limah tunjuk pada contoh yang Mak Limah akan buat. Kalau kat sini sebab dia dah ada, Mak Limah cuma terang macam ni je Okey, 25 tambah 3. Jadi, bila dia dah letak dah bentuk lazim, dia selesaikan sa dulu. Dia tambahkan sa dulu. Tambah sa ni dia buat bentuk ayat matematik. 5 sa tambah 3 sa sama dengan 8 sa. Okey, jadi jawapan dia 8. Kemudian dia buat pula puluh. 20 tambah sifar puluh. Kenapa dia kata sifar? Sebab tak ada. Tak ada Kalau tak ada, kita tak bolehlah biar kosong. Kita kena letak sifar. Sebab dia berada di tengah. Kalau dia berada di awal, macam 3 ni kan, kat sini, kalau berada di sini, dia tak perlu ditulis. Okey, 20 tambah sifar puluh sama dengan 20. Jadi, jawapan dekat sini adalah 28. Nampak mudah je. Okey, Mak Limah bagi contoh dekat sini. Satu contoh ayat matematik dekat atas tu 25 tambah 3. Okey, ini kita panggil bentuk ayat matematik. Okey, bila kita buat berlintang dia panggil bentuk ayat matematik. Berdasarkan soalan ni, kita kena buat yang kedua. Tadi kita dah buat ayat matematik, kita kena tukar dalam bentuk lazim. Bila kita tukar dalam bentuk lazim, anak-anak kena sediakan benda ni lah. Garisan untuk kita buat bentuk lazim tu, untuk menambah.
Okey, pertama kita letak rumah dulu. Rumah sa, rumah pu. Okey, apa itu sa? Sa, pu adalah 10. Sa ni adalah 1. Satu kan nombor tu. Okey, kita dah letakkan sa dengan pu dengan sa tadi. Maka kita letakkan pula rumah nombor tadi mengikut rumah. Okey, nombor berapa tadi kita nak ni? 25. Kita pun letak 25 dekat situ. Pastikan 2 tu di rumah 10, 5 tu di rumah sa. Jangan terbalik. Kemudian rumah tambah berapa? Tambah 3. 3 nak letak dekat mana? 3 mestilah dekat rumah sa. Kenapa dia tak letak rumah 10? Sebab kita panggil dia 3. Kita tak kata dia 30. Kalau macam 2 tadi, kita sebutkan 25. Maknanya 2 tu rumah 10. 3 ni kita sebut pun 30. Jadi jangan keliru. Okey, antara kesilapan anak-anak bila dia buat latihan ini, dia tidak meletak mengikut rumah. Kadang-kadang maklimah tengok latihan yang anak-anak buat ni, 3 ni duduk kat tengah. Salah kalau 3 duduk di tengah-tengah. Sebab apa dia duduk tengah-tengah? Dia tak ada rumah. Dia duduk di tengah-tengah. Ataupun ada murid, dia tulis 3 dekat sini. Kenapa dia tulis 3 dekat sini? Sebab bila kita buat kerja, kita akan mula dari sebelah kiri. Jadi dia mulakan 3 dekat situ. Dia letak 3. Okey? Jadi jangan ada kesilapan dekat situ. Sa ni mesti kita, matematik mesti kita akan tulis dekat sa dulu. Lepas sa baru puluh. Itulah kesilapan anak-anak bila kita nak suruh dia jawab soalan bentuk lazim. Pengisian, penetapan rumah dia tu salah. Okey, dah settle bentuk lazim. Sekarang tujuan dia nak apa ni? Dia suruh kita tambah sa dulu. Mana sa-nya? Sa-nya adalah 5. Okey, 5 dia pun letak 5 lagi. Nak tambah dengan berapa? 5 tambah dengan 3. 5 dengan 3 ni kan sa, jadi kita pun tambah. Oh, yang ni tak payah kita nak pening-pening. Kita boleh congak je. 5 tambah 3 adalah 8. Okey, settle. Kemudian, dia suruh tambah apa pula? Okey, 8 tadi kita terus bawa letak dekat sa. Jangan letak dekat 10. Sebab kita kan tambah sa. Jadi jawapan dia dekat sa. Okey, kemudian kita ambil pula 10. 10, kita tambah 10. 10 dia tadi mana? 10 dia 2. Okey, kita letak 2. Kemudian kita nak tambah dengan sifar. Mana tak sifar? Sebab sebelah bawah 10 ni sifar. Kosong, tak ada apa-apa. So, kita letak sifar. Okey, 2 tambah sifar sama dengan 2. Dapat jawapan, kita terus letak rumah dia di rumah 10. Okey. Akhirnya kita pun dapat jawapan dia adalah 25 tambah 3 sama dengan 28. Mudah kan? Bukanlah cikgu nak suruh buat bentuk macam ni, tambah sa semua, tak. Nak tahu anak-anak ni kena faham rumah dia, cara nak letak. Nanti lepas ni maklimah akan tunjuk contoh. Maklimah tak buatlah tambah sa 10 ni. Sebab kalau maklimah buat ni lagi lambat kelas kita nak habis. Okey, maklimah bagi contoh yang kedua. Okey, sama juga ayat matematik. Kemudian kita bina bentuk lazim. Kemudian kita letakkan rumah. Dan kita pindahkan soalan ke bentuk lazim. 61 tambah 4. Kemudian kita bina ayat matematik sa. Ayat matematik sa, apa sa tadi? 1 tambah dengan 4. Sama dengan 5. 5 kita letak jawapan dekat rumah sa. Okey, lepas tu kita tambah 10. Okey, mana 10? 10 6. Kita pun bawa 6 dekat situ. Dia nak tambah berapa kat bawah dia? Tak ada apa-apa. Jadi tak ada apa-apa, dia tambah sifar. 6 tambah sifar sama dengan 6. 6 tadi dipindahkan ke bawah, ke dalam jawapan rumah 10. Jadi, jawapan bagi soalan ini adalah 65. 61 tambah 4 sama dengan 65. Okey anak-anak, senang je soalan ni kan? Kalau kelas tahun 1 ni, kalau yang ada setengah murid, dia tengok je dia dah boleh jawab soalan ni. Sebab tu kita panggil tambah mudah. Dia tak ada lagi lebih daripada 11, 12, nanti dia nak kena bagi kat sebelah, tak ada lagi. Yang ni kita masih dalam kaedah yang mudah sangat. Kita hanya menggunakan 10 jari je. Tak lebih daripada tu Okey. Okey, maklimah bagi soalan ni. Anak-anak boleh tengoklah. Ni contoh Maklimah akan 63 tambah 2. 3 tambah 2 5, 6 tambah 1 7. Okey, kalau maklimah bagi video ni kan, sebelum maklimah buka tu, anak-anak boleh jawab dulu. Dah jawab ni. Saya dah tahu jawapan dia ni. Lepas tu buka jawapan. 1 tambah 5 6, 4 tambah 2 6. Kemudian 0 tambah sifar tambah 5 5, 8 tambah 1 9. 6 tambah 1 7, 3 tambah 4 7.
Kemudian soalan seterusnya, 5 tambah 3, 8. 5 tambah 3, 8. 4 tambah sifar, 4. 7 tambah 1, 8. 6 tambah 1, 7. 4 tambah 2, 6. 1 tambah 7, 8. 2 tambah 1, 3. Okey, kita ada lagi satu soalan. Tadi kita main kuis kanan kelas kan. 7 tambah 2, 9. 2 tambah 4, 6. 3 tambah sifar, 3. 4 tambah 3, 7. Kalau tengok kat sini semuanya nombor yang kita hanya menggunakan 10 jari je. Dia tak ada lebih. Dia tak sampai 11, 12 tak ada Tu kita panggil tambah mudah. Sifar tambah 5, 5. 1 tambah 1, 2. 5 tambah 1, 6. 3 tambah 4, 7. 4 tambah 3, 7. 8 tambah 1, 9. 5 tambah 2, 7. 5 tambah 1, 6. 2 tambah 1, 3. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 6, 8. 2 tambah 3, 5. Alhamdulillah, selesai dah soalan bagi tajuk bagi cara yang kedua tadi Okey, Mak Limah nak masuk yang ni sama juga yang tadi Mak Limah tertinggal slide ni, patutnya kat atas tadi. Sama je cara dia kan. Okey, Mak Limah nak tunjuk satu kaedah cara kita nak jawab. Okey, ni sama je. Okey, 8 tambah 2, 82 tambah 3. Sama juga macam tadi. Okey, yang ni dia ada nombor, dia sama je. Cuma tadi kat rumah puluh dekat soalan yang kedua sifar kan. Okey, kita cuba tengok yang ni tambah sah dia 2. Okey, tambah dengan 3. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5 dan kita pindahkan jawapan ke sah. Kemudian kita tambah puluh, 8. Kemudian tambah puluh bahagian bawah dia 1. Jadi 8 tambah 1 sama dengan 9. Jadi ada 95 jawapan di situ. Senang juga. Ni memang mudah sangat-sangat Okey, sama juga yang ni. Kita buat bentuk matematik, bentuk lazim, buat rumah dia. Okey, 24. 24 tambah 35. Okey, dah siap. Kemudian kita pergi ke bentuk ayat matematik untuk sah. 4 tambah 5 sama dengan 9. 9 kita pindahkan dekat jawapan sah. Kemudian kita tambah puluh. Puluh adalah 2 tambah dengan 3 sama dengan 5. Dan jawapan dia kita letak dekat rumah puluh. Jadi soalan ini adalah 24 campur 35 sama dengan 59. Selesai soalan yang kita dah ajar tadi. Mak Limah nak tunjukkan satu kaedah macam mana nak selesaikan soalan yang tak cukup tapi dah ada jawapan. Kan? Contohnya 77, dia nak tambah, tak tahu nak tambah berapa tapi jawapan dia 99. Okey, macam mana kaedah kita nak buat soalan ini? Dia akan jadi kaedah terbalik. Okey, walaupun jangan pening walaupun Mak Limah sedang ajar tambah, tapi bila bentuk macam ni, tambah tadi telah bertukar menjadi tolak. Macam mana dia bertukar? Okey, macam ni. Untuk kita mendapat jawapan soalan yang tak ada tadi, jawapan tadi kita kena tolak dengan soalan yang ada. Okey, kat sini 9. 9 ni kita kena tolak dengan 7. 9 tolak 7. Okey, buat jari 9, kita buang 7. 5 dah ada, 6, 7. Okey, kita buang 7, jadi jawapannya adalah 2. Sama juga dengan sebelah, 9 tadi kita tolak. Kita tolak dengan 7, jadi 9 tolak 7, 2. Kalau anak-anak nak tengok betul tak jawapan betul ke Mak Limah? Cuba anak-anak tambah 7 tambah 2. Kan 9 kan? 7 tambah 2, 9. Lah Mak Limah. Itulah cara dia. Yang ni yang anak dia tak tahu nak buat macam mana kan? Okey, kita tengok pula seterusnya. Macam ni juga 8 kita tolakkan dengan 4. 8 jari buang 4 sama dengan 4. Kemudian 8 tolak dengan 3. 8 jari buang 3 sama dengan 5. Nampak tak? Jawapan dia 54. Kalau kita nak check balik, betul tak 8? 4 tambah 4 kan 8. 3 tambah 5 kan 8. Macam itulah jawapan dia. Okey, ini kaedah yang soalan yang dekat bawah tak ada. Yang ini, soalan dekat atas tak ada. Bawah ada, atas tak ada. Sama juga anak-anak, kita kena guna kaedah tolak. Macam mana kita nak tolak? Kita tolak yang jawapan dengan yang ada tadi. Jawapan dengan soalan yang ada. 4 tolak 2 sama dengan
2. Kita pun naikkan atas 2. Sama juga dengan yang ni. 7 tolak 1 sama dengan 6. Jadi anak-anak boleh cek balik. Betul ke? 2 tambah 2. 4 lah Muallimah. 6 tambah 1, 7. Nampak tak? Ini namanya kaedah yang kita kena faham. Macam mana kita nak kira? Sebenarnya ada cara lain. Tapi Muallimah lebih suka guna cara macam ni. Ada murid dia guna kaedah 2 dah ada, dia akan kira sampai jawapan tadi. Dia akan guna jari 2, 3, 4. Ada juga guna kaedah macam tu, terpulang. Tapi Muallimah tunjuk kaedah ni supaya anak-anak lebih faham ya. Okey, kita ambil contoh yang ni, soalan ni. Okey, tadi kita dah bincang dalam kelas ya. Okey, soalan ni bentuknya macam mana? Okey, soalan ni bentuk dia. Okey, sana okey. 3 tolak 2, 3 tolak 2, 1. 5 tolak 3, 2. Mana datang tadi? 3 tolak 2. Kita akan tolak jawapan ni, kita tolak dengan soalan ya. Muallimah ulang lagi sekali, jawapan kita tolak dengan soalan. Kemudian 7 tolak 0, 7. 5 tolak 4, 1. 7 tolak 3, 4. 8 tolak 6, 2. 8 tolak 5, 3. 6 tolak 4, 2. 8 tolak 2. Yang ni terbalik pula. Yang ni yang kat bawah pula. 8 tadi kita tolak dengan yang atas. 8 ni kita tolak dengan yang atas, dapat 6. 6 tolak 5 dapat 1. 6 tolak 4 dapat 2. 7 tolak 6 dapat 1. 5 tolak 4 dapat 1. 7 tolak 1 dapat 6. 6 tolak 5 dapat 1. 8 tolak 2 dapat 6. Akhirnya kita dapat jawapan. Mudah kan anak-anak? Itu je cara yang anak-anak kena tahu. Okey. Yang ini cara yang kedua. Dia guna kotak nombor. Kalau tadi garis nombor. Lepas tu kita guna bentuk lasin. Tapi yang ni guna kotak nombor ya. Okey. Dia kata 17 tambah 30. 17 tambah 30. Dia guna kotak nombor 17. Bila ditambah 30 senanglah kalau 10. Kalau yang susah tu 34, 35 tu susah. Okey, kalau dia tambah 30, 17 ni kan dia akan gerak dalam satu line ni. Sebab ni memang dah 10. Dari sini sampai sini 10. Kan? Bukan. Dari 8 ni sampai sini 10. Yang ni sampai sini 10. Jadi dia terus kira. 17, satu langkah, 27, 2, 1, 2, 3. Ni guna garis nombor. Ni kurang faham sikit lah kalau anak-anak tak berapa nak jelas kan. Okey. Habis dah terang tentang yang ni. Dah tak ada dah latih. Dah tak ada dah apa ni. Kita punya ni. Okey, anak-anak. Muklimah nak anak-anak siapkan latihan dalam buku aktiviti muka surat 80 dan 81. Okey, Muklimah semakkan jawapan ini. Kalau anak-anak dah siap boleh tengok slide ni. Okey. Kita tengok soalan pertama. 6 sifar tambah 6, 6. 4 tambah sifar 4. Jawapannya 46. Okey, yang ni dia bentuk lazim kan? 4 tambah sifar 4. 1 tambah 2, 3. 9 tambah sifar 9. 9 tambah sifar 9. 1 tambah 5, 6. Jawapannya 69. Okey, soalan seterusnya. 2 tambah sifar 2. 4 tambah 1, 5. Jawapannya 52. Sifar tambah 5, 5. 7 tambah 1, 8. Jawapannya 85. Okey, kita pergi kepada aktiviti muka surat 81. Yang ni sama juga macam kita buat tadi, kita buat kuis kan. 1 tambah 3, 4. 1 tambah sifar 1. 1 tambah 6, 7. 2 tambah 1, 3. Sifar tambah 5, 5. 4 tambah 1, 5. 4 tambah 5, 9. 2 tambah 3, 5. 6 tambah 2, 8. 5 tambah 4, 9. Okey, soalan seterusnya. Ni anak-anak ingat tak? Tadi ada yang atas, ada yang bawah kan? Ingat, fokus kalau soalan macam ni, kena tolak. Okey, macam ni. 4 ni kita tolak dengan 2. Berapa dapat dia? Dapat 2. 7 tolak 6 berapa? 7 tolak 6, 1. Okey, 9 tolak 8 dapat 1. 7 tolak 2 dapat 5. 8 tolak 7 dapat 1. 4 tolak 1 dapat 3. 8 tolak 4 dapat 4. 8 tolak 3
dapat 5, 9 tolak 1 dapat 8 dan 9 tolak 7 dapat 2. Okey, kita dah dapat dah nombor-nombor ini dan dia bagi soalan dekat bawah ni untuk kita color. Mereka dah buat dah soalannya. Okey. Macam mana dapat nombor ni? Nombor ni kita dapat bila kita buat yang ni. Kan? Tengok tadi. Kan kita mula dengan 14, lepas tu 37, 55. Betul tak? 37, 55. 14, 37, 55. Nampak ni? 14, 37, 55. Kita ikut susunan yang kita kira tadi. Sampailah kita jumpa anak ni. Last kali 28. Betul tak last 28? Nampak ni last 28. Okey. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sebab dapat memberi perhatian masa kelas online dan boleh tengok balik video ni sebagai ulang kaji. Okay, Maklimah rasa setakat ini sahaja kelas rakaman kita. Kita berjumpa dengan kelas online nanti. Maklimah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.